Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Apa khabar hari ini? Cikgu harap semua murid-murid berada dalam keadaan sihat dan ceria. Baiklah, hari ini kita akan teruskan pembelajaran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5 bersama dengan Cikgu Asti. Kita masih lagi berada di dalam unit yang keempat, iaitu Teknologi Pertanian. Dan hari ini tajuk pembelajaran kita ialah jenis sistem takungan. Kamu boleh rujuk buku teks pada halaman 69 sehingga 71. Pastikan kamu kekal bersama dengan cikgu sehingga ke akhir pembelajaran. Mari kita teruskan. Sebelum itu, mari kita lihat standard kandungan untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu 7.1 Reka Bentuk Pertanian Bandar. Manakala standard pembelajaran pula 7.1.2 menjelaskan sistem penanaman secara takungan dalam pertanian bandar. Sekarang kita lihat pula objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menjelaskan sistem penanaman secara takungan dalam pertanian bandar. Kriteria kejayaan pula, murid berjaya menerangkan sistem penanaman secara takungan. Jelas kan murid-murid? Baiklah murid-murid, mari kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, jangan lupa untuk rujuk buku teks pada halaman 69 sehingga 71. Apakah maksud sistem takungan? Sistem takungan ialah satu sistem penanaman di dalam bekas atau takungan yang direka khas bagi membekalkan air dan nutrien secara terkawal. Sistem ini ialah inovasi yang diubah sesuai dengan teknologi, persekitaran, keperluan semasa dan dapat dijalankan di kawasan terhad. Untuk pengetahuan semua murid-murid, terdapat 3 jenis sistem takungan. Yang pertama ialah sistem takungan hidroponik, iaitu kultur air. Yang kedua, sistem takungan aquaponik, dan sistem yang ketiga ialah bekas pengairan kendiri. Mari kita lihat penerangan bagi setiap sistem takungan ini pada paparan yang berikutnya. Kita lihat dahulu sistem takungan hidroponik. Sistem takungan ini tidak menggunakan tanah. Ianya menggunakan air sebagai medium penanaman. Sistem takungan hidroponik terbahagi kepada 2 jenis, iaitu yang pertama, kultur air dalam tanpa kitaran semula, yang mana air dan nutrien akan kekal berada di dalam bekas takungan dan tidak dikitar semula. Jenis yang kedua ialah kultur air dalam dengan kitaran semula, yang mana air akan sentiasa bergerak dari takungan ke tanaman dan kembali ke bekas takungan menjadi satu kitaran. Proses ini akan sentiasa berulang. Mari kita lihat dahulu bagaimana sistem takungan kultur air dalam tanpa kitaran semula berfungsi. Perhatikan pada gambar. Jelas kelihatan pokok sayuran ditanam di dalam raga tanaman. Penutup takung digunakan untuk memegang raga tanaman dan mengelakkan larutan nutrien daripada terdedah kepada cahaya matahari. Larutan nutrien ini berada di dalam takung dalam keadaan statik, iaitu tidak dikitar semula. Akar pokok perlulah terendam dalam larutan nutrien untuk menyerap nutrien yang dibekalkan. Biasanya, tanaman yang kita tanam secara hidroponik akan lebih berkualiti.
Berbeza dengan sistem hidroponik jenis yang kedua, iaitu kultur air dalam dengan kitaran semula. Perhatikan pada gambar. Larutan nutren akan dipam ke dalam palung tanaman dan mengalir semula ke dalam takungan nutren. Proses ini dinamakan kitar semula. Kalau tadi, dalam jenis yang pertama iaitu kultur air dalam tanpa kitaran semula, larutan nutren berada di dalam keadaan statik. Boleh nampak kan murid-murid perbezaan di antara kedua-dua jenis sistem takungan hidroponik. Sekarang, mari kita lihat sistem takungan aquaponik pula. Sistem ini menggabungkan ternakan ikan dengan tanaman sayuran. Mari kita lihat contoh-contoh sistem takungan aquaponik seperti di dalam gambar yang diberikan. Mari kita lihat bagaimana sistem ini berfungsi. Ikan-ikan yang diberi makan akan menghasilkan sisa atau najis. Sisa-sisa daripada ikan ini akan dipam terus ke dalam bekas tanaman. Di dalam bekas tanaman, bakteria akan menukarkan najis iaitu amonia kepada nitrat untuk kegunaan tanaman. Air akan menjadi bersih dan kaya dengan oksigen. Seterusnya, air bersih ini akan kembali semula ke dalam tangki ikan. Proses ini akan sentiasa berulang. Sekarang, kita lihat pula sistem takungan yang ketiga, iaitu bekas pengairan kendiri. Dalam bekas ini mempunyai 3 ruang berasingan, iaitu takung air, ruang partikel kapilari dan ruang penanaman. Kamu boleh perhatikan pada gambar yang diberikan. Gambar ini terdapat juga di dalam buku teks kamu. Partikel kapilari ini berfungsi untuk membawa air naik dari takungan air ke bahagian medium penanaman. Mari kita lihat bagaimana sistem ini berfungsi. Perhatikan pada gambar yang ketiga pula. Terdapat penanda aras air, saluran air dan lubang limpah air untuk membuang air yang melebihi sukatan. Pada gambar raja, kita boleh lihat proses bekas pengairan kendiri. Air dari bahagian bawah akan naik ke bahagian medium melalui bahan yang boleh menyerap air. Contoh bahan yang boleh menyerap air adalah seperti benang, tempurung kelapa sawit, kapas, tali mop lantai dan sebagainya. Penanda aras air pula berfungsi untuk menunjukkan aras air dalam takung penanaman tersebut. Saluran air digunakan untuk mengisi air nutren ke dalam takung. Boleh faham murid-murid? Baiklah murid-murid, setakat ini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai kesimpulannya, kamu perlu tahu terdapat 3 jenis sistem takungan, iaitu hidroponik, aquaponik dan bekas pengairan kendiri. Kamu juga perlu tahu bagaimana ketiga-tiga sistem ini berfungsi. Kamu juga boleh ulang semula video ini untuk mengukuhkan pemahaman kamu tentang ketiga-tiga jenis takungan. Sekian daripada cikgu dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga kita berjumpa lagi pada video-video yang berikutnya. Bye-bye.